Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat dan juga tak lupa juga cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua murid-murid cikgu lah. Kita sekarang ni belajar dalam suasana Hari Raya lagi kan, betul tak? Belajar di rumah lah sebab kita masih lagi dalam PKP. Baik, cikgu tak nak cerita panjang berkaitan tu. Sekarang ni kita nak sambung PDPR kita. Minggu sebelum PDPR hari tu, awak ingat lagi tak kita belajar tentang apa? Kita dah belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup, betul? Benda hidup dan benda bukan hidup. Kita dah belajar sebelum cuti hari tu, sebelum cuti hari raya, kan? Apa dia beza antara benda hidup dan juga benda bukan hidup. Contohnya dalam kalau awak tengok buku teks awak, muka surat 19. Ada satu gambar tu. Cuba rujuk buku teks masing-masing. Ada gambar tu, dalam gambar tu ada orang, ada apa lagi? Ada kucing, ada anak patung, ada kapal terbang, ada kereta, ada bangku dan ada tong sampah. Dekat dalam gambar tu dia nak awak kenal pasti mana satu benda hidup dan juga mana satu benda bukan hidup. Cikgu rasa awak dah tahu dah. Awak tengok gambar tu awak dah tahu dah mana satu benda hidup dan mana satu benda bukan hidup. Betul tak? Contohnya dia kata apa dekat sini? Manusia, pokok, burung ialah contoh benda hidup dalam konteks awak. Lepas tu kerusi, tong sampah, apa lagi? Anak patung, kereta, kapal terbang tu semuanya benda bukan hidup. Dia bukan benda yang hidup. Sebab apa kita nak tahu? Sebab apa dia benda bukan hidup? Kan? Walaupun benda tu bergerak, kapal terbang dia bergerak, tapi dia bukan dikategorikan benda yang hidup. Sebab apa? Nanti kejap lagi kita akan tahu apa beza dia, benda hidup dan benda bukan hidup. Sekarang ni cikgu nak awak rujuk buku teks awak, muka surat 20. Ada muka halaman 20, iaitu tentang, kita akan belajar tentang ciri benda hidup. Bila kita belajar ciri benda hidup ni, baru kita dapat bezakan antara benda hidup dan juga benda bukan hidup. Baik, dekat buku teks awak dia kata yang pertama, ciri benda hidup. Yang pertama ialah, dia kata yang pertama, benda hidup tu mestilah yang pertama sekali bernafas. Bernafas. Contohnya manusia lah, macam kita, kan? Kita ni hidup. Jadi kita hidup, kita sentiasa bernafas. Itu yang pertama, ciri benda hidup, mesti bernafas. Habis cikgu kata pokok pun benda hidup. Pokok mana bernafas? Siapa kata pokok tak bernafas? Pokok pun dia bernafas juga. Dia bernafas juga. Kita manusia bernafas dengan cara menarik nafas, iaitu kita menarik udara oksigen dan kita melepaskan gas karbon dioksida. Pokok pula macam mana? Pokok dia bernafas dengan menarik gas-gas karbon dioksida yang kita lepaskan tadi. Kemudian dia lepaskan balik oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Itu manusia dan pokok. Baik. Yang seterusnya, yang kedua, benda hidup juga memerlukan apa dia? Perlu makanan dan air. Memerlukan air dan makanan. Air dan makanan. Baik. Ini benda hidup yang, ciri benda hidup yang kedua. Perlu air, perlu makanan. Manusia perlukan air, haiwan perlukan air, kan? Perlukan makanan untuk terus hidup. Benda bukan hidup macam tadi, anak patung, kereta, kapal terbang, dia tak perlukan makanan, betul? Dia tak perlukan minum, dia tak perlukan makan, sebab dia bukan benda yang hidup. Okey, yang ketiga, ciri-ciri benda hidup yang ketiga. Kalau awak tengok dekat gambar tu, buku teks awak tu, ada gambar bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian dia jadi orang dewasa. Apa maksudnya dekat situ? Maksudnya benda hidup ni dia membesar. Benda hidup ni dia membesar. Daripada kecil, macam kita manusia ni, kan? Awak daripada bayi, kemudian awak sekarang ni jadi kanak-kanak, kemudian satu hari nanti awak akan membesar jadi orang dewasa. Itu ciri-ciri benda hidup. Benda bukan hidup dia tak membesar. Dia tak membesar. Macam kereta. Kalau kereta tu besar dia macam tu,
besok lusa, tahun depan, adakah kereta tu makin membesar makin lama? Tidak, dia sama aja macam tu kan. Itu bezanya. Kemudian tengok lagi muka surat sebelah. Muka surat 21 tu, dia sambung ciri benda hidup. Benda hidup juga, ciri dia ialah dia mesti bergerak. Bergerak. Benda hidup bergerak. Situ ada gambar orang, gambar burung, gambar harimau, dan juga ada gambar satu tumbuh-tumbuhan tu, dia bergerak. Dia bergerak. Manusia bergerak, berlari, main bola. Burung dia bergerak, terbang di udara. Ada tumbuhan tu, itu tumbuhan apa tu? Tu nama dia pokok semalu. Kita sentuh dia, dia bertindak balas, dia bergerak. Daun dia akan menguncup, menutup. Pokok semalu. Kalau awak biasa tengok dekat rumput-rumput, dia ada tumbuh. Kita sentuh daun dia, dia bergerak, dia tutup daun dia, dia kuncupkan daun dia. Dan juga harimau. Harimau bergerak, berlari. Itu ciri yang seterusnya. Yang seterusnya, ciri yang ke-5. Benda hidup ni juga dia akan membiak. Apa itu membiak? Membiak ni apa dia? Membiak. Membiak ni maksud dia melahirkan anak. Makin banyak, makin ramai. Kalau haiwan, ada yang melahirkan anak, kan, ada yang beranak, ada yang bertelur. Itu dipanggil membiak. Manusia pun sama juga. Benda hidup. Dia membiak juga dengan cara melahirkan anak. Tumbuhan, tumbuhan pun dia membiak juga. Macam-macam cara tumbuh-tumbuhan ni membiak. Nanti awak akan belajar apa cara tumbuhan ni membiak. Kalau dekat sini dia ada gambar buku teks awak tu, dia ada gambar pokok pisang. Pokok pisang ni dia akan keluarkan anak pokok pisang dekat tepi-tepi dia keliling. Itu cara pokok pisang membiak. Jadi pokok pisang pun benda yang hidup. Dia akan membiak. Baik, dan yang terakhir sekali ialah cukup membesar. Sudah ada. Yang terakhir ialah dalam buku teks awak tu dia kata membesar. Sama juga manusia tadi, daripada bayi, tiga. Daripada bayi naik kanak-kanak dan juga jadi orang dewasa. Kalau dekat dalam buku teks awak surat 21 ni tadi, kalau haiwan daripada telur jadi anak ayam, kan, gambar tu kan, anak ayam, dan kemudian jadi ayam yang dewasa lah, ibu ayam. Dan kalau tumbuh-tumbuhan daripada anak benih jadi anak pokok, dan jadi pokok yang besar, sehingga jadi pokok yang besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5 merupakan ciri-ciri benda yang hidup. Ciri-ciri benda yang hidup. Kalau benda bukan hidup, dia ada tak ciri-ciri ni? Benda yang bukan hidup, kereta ke, mainan kat rumah awak ke, anak patung ke, dia ada tak ciri-ciri ni? Boleh ke dia bernafas? Tak boleh. Tak boleh. Dia perlukan makan dan minum ke? Air dan makanan dia perlu ke? Tak perlu. Patung kat rumah awak suapkan makanan, boleh? Tak boleh. Dia juga tidak membesar, dia juga tidak dia mungkin bergerak. Bergerak mungkinlah macam robot, kereta mainan awak. Tapi dia tetap tidak boleh bernafas. Dia tak perlukan air dan makanan. Jadi dia bukan dikategorikan benda hidup walaupun dia bergerak. Membiak ke? Benda bukan hidup, dia tidak akan membiak. Baik. Habis ciri benda hidup. Kemudian cuba awak buka pula buku aktiviti awak. Buku aktiviti awak muka surat 15. Muka surat 15. Dekat sini dia ada nyatakan ciri persamaan dan perbezaan. Ciri persamaan dan juga perbezaan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Baik. Ini cikgu padam dulu. Dalam buku aktiviti awak ni, yang pertama cikgu nak tuliskan tarikh dulu. Tarikh hari ni 19/5/2021. Kemudian apa soalan dia kata, dia suruh awak tandakan right pada jawapan yang betul. Dekat sini dia bagi awak satu jadual. Ada dua benda, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Yang pertama gambar siput. Cikgu tulislah. Cikgu tuliskan gambar siput. Yang kedua ialah gambar
kipas. Gambar kipas. Encik buat jugalah jadual dia. Siput dan juga kipas. Okey. Baik. Okey. Dekat sini sebelah dia dah tuliskan ciri-ciri. Okey, yang pertama sekali, kotak yang pertama ni sebelah gambar ni ialah dia kata ciri-ciri bernafas. Siput ni bernafas tak? Dia benda hidup kan? Siput ni benda hidup. Tadi awak dah belajar ciri-ciri benda hidup, dia mesti bernafas. Jadi siput ni dia bernafas, dia benda hidup. Bila benda hidup, jangan 1 2 3 4 5. Ada 5 kotak. 1 2 3 4 5. Okey. Ini bernafas. Yang ni air. Dan makanan. Okey, yang sini bergerak. Dan di sini membesar. Dan yang terakhir adalah membiak. Okey. Siput babi tadi ialah benda, dia haiwan. Jadi dia haiwan ni ialah benda yang hidup. Benda yang hidup dia mestilah bernafas lah kan. Jadi kita kena tandakan right. Dia bernafas. Kipas tadi. Kipas. Kipas ni, kipas dekat rumah awak dia bernafas ke? Dia ada hidung kan? Ada bernafas tak? Tak bernafas. Dia ialah benda bukan hidup. Kipas ni bukan benda yang hidup. Jadi dia tidak bernafas. Jadi kosongkanlah, biarkan kat ruangan ni kosongkan. Kemudian ciri yang kedua ialah memerlukan air dan makanan. Perlukan air dan makanan. Siput ni dia perlukan air dan makanan tak? Perlulah sebab dia benda yang hidup. Kipas perlukan air, perlukan makanan, perlukan nasi. Tak. Tak, sebab dia benda bukan hidup. Dia benda bukan hidup. Kemudian bergerak. Siput bergerak. Siput babi bergerak. Bergeraklah dengan cara menggesek kan. Siput babi dia bergerak. Okey. Kipas dia bergerak. Kipas bergerak lah kan. Kipas angin, kita buka suis, dia berpusing. Bergerak dengan cara berpusing. Dia bergerak. Dia bergerak juga. Walaupun dia bukan benda hidup, tapi dia bergerak. Okey. Yang seterusnya, membesar. Siput babi ni dia boleh membesar. Ya, boleh membesar. Dia benda hidup. Kipas. Kipas kita tengok boleh membesar saiz dia. Besok lusa dia boleh makin besar tak? Tidak. Tak. Kipas dia tidak membesar. Dan akhir sekali membiak. Membiak dalam buku awak ni membiak. Siput babi membiak. Dia ialah haiwan ataupun benda hidup. Jadi dia membiak. Kipas ni tadi kipas tak membiak lah. Dia bukannya benda hidup. Benda hidup. Okay, baik. Habis yang jadual yang ni kita dah habis tadi dah habis. Boleh tengok dekat sini. Kemudian dekat bawah ni, dia ada, dia suruh bandingkan siput dengan kipas. Isikan jawapan yang betul. Tengok gambar dua-dua ni, ada gambar siput, ada gambar kipas. Cuba awak nyatakan persamaan dan perbezaan antara siput dan kipas. Apa dia punya persamaan dan juga perbezaan dia? Perbezaan antara siput dan kipas. Baik. Dua. Sini siput. Sini kipas. Okey. Sini adalah persamaan dia, persamaan. Jadi, murid-murid awak tengok apa persamaan antara siput dan juga kipas ni.
Apa yang awak rasa dia sama? Adakah dia bernafas? Ha? Siput dia bernafas, tapi kipas bernafas tak bernafas, jadi tak sama. Sekarang dia nakkan persamaan. Dekat sini ni dia nakkan persamaan. Apa yang sama kedua-dua ni? Dia perlukan air dan makanan. Siput perlu, kipas tak perlu. Dia tak sama. Yang ketiga, dia bergerak. Siput bergerak tak? Siput bergerak. Siput bergerak, kipas bergerak tak? Ya, kipas pun bergerak. Jadi itulah persamaan dia. Siput dan kipas bergerak. Dia sama-sama bergerak. Titik. Dia sama-sama bergerak. Kemudian perbezaan. Ni baru kita nak cari dia punya perbezaan. Mana kita nak ke perbezaan dia? Perbezaan dia kita boleh tengok dekat sini lah. Yang tadi awak tanda right. Yang ni kosong kan. Itu adalah dia punya perbezaan. Perbezaan dia. Okey. Perbezaan dia. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 perbezaan dia. Ada 4. Siput bernafas. Bernafas. Kat sini awak tuliskan kipas dia tidak bernafas. Itulah perbezaan dia. Yang kedua tadi, memerlukan air dan makanan. Siput perlu air dan makanan. Tak muat satu punya sini. Kita buat tulis bagi muat. Kipas ni pula tidak perlu air dan makanan. Ini perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, dia bergerak tadi, persamaan tadi. Siput dan kipas bergerak, persamaan. Membesar. Membesar. Siput membesar. Kipas dia tidak membesar. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, perbezaan ni lah membiakkan. Itu beza dia, membiak. Siput membiak. Siput membiak. Manakala kipas tidak membiak. Okey, baik. Siap muka surat 15. Muka surat 15. Okey. Jadi sebagai awak punya homework sikit lah. Homework sikit, cikgu nak awak cuba rujuk buku aktiviti awak muka surat 16. Cikgu nak awak cuba siapkan 2 soalan ni. Dia suruh nomborkan ikan yang berikut daripada saiz kecil kepada saiz yang besar. Senang aja. Awak tengok mana yang paling kecil. Ikan yang paling kecil awak tulis nombor tu. Dia nombor 1. Kemudian ikan yang besar sikit tulis nombor 2. Lagi besar tulis nombor 3. Lagi besar tulis nombor 4. Dan paling besar tulis nombor 5. Sebab dia ada 5 kat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor ikan. Yang dekat bawah ni pula dia kata, nyatakan tumbuhan yang berikut daripada saiz yang besar kepada saiz yang kecil. Ni daripada besar pada kecil pula. Awak tengok mana tumbuhan yang paling besar, awak tulis nombor 1. Kemudian dia tumbuhan yang paling kecil, awak tumbuhan yang kedua paling besar, awak tulis nombor 2. Kemudian dia kecil sikit, tulis nombor 3. Yang paling kecil tulis nombor 4. Paling kecil tulis yang nombor 5. Ada 5 ni. Mula-mula yang paling besar, kemudian yang besar, sederhana besar, kecil dan yang paling kecil. Awak nomborkan ikut turutan. Okey, baik. Untuk hari ini, PDPR kita itu saja. Kita dah belajar tentang
ciri-ciri benda hidup. Dan juga perbezaan dia lah antara benda hidup dan juga benda bukan hidup. Kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Kita akan tengok pula apa keperluan benda-benda hidup ni pula, keperluan asas dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.